Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat menyertai larian Hari Kebetoraan Sultan Perak bersama-sama lebih 12,000 peserta di dataran Pavilion Kuala Kangsar hari ini. Turut berangkat pada larian itu Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Hadir sama Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad dan isteri Datin Seri Aizir Zubin, Barisan Exco Kerajaan Negeri serta ketua-ketua Jabatan Kerajaan. Larian yang bermula pada 6.45 pagi itu diadakan sempena Hari Keputeraan Baginda ke-68 yang disambut pada 1 November lepas. Terdahulu, Sultan Nazrin berkenan melepaskan peserta bagi kategori 15 km, 10 km dan 7 km, manakala peserta kategori tetamu kehormat VIP yang membabitkan jarak 3.5 km dilepaskan oleh Raja Datuk Seri Yong Sofia. Acara larian berkenaan kembali ke Kuala Kangsar selepas Sultan Nazrin memberi perkenan ia diadakan di Taiping tahun lepas. Kementerian Pertahanan mengesahkan 6 anggota Batalion Malaysia Malbat yang terlibat dalam insiden letupan di Lubnan hanya mengalami cedera ringan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata mereka yang cedera terdiri daripada 5 anggota pasukan yang baharu tiba manakala seorang lagi anggota telah berada di Lubnan. Pada Khamis lepas, 6 anggota Malbat cedera susulan insiden letupan yang berlaku berdekatan Stadium Saida, Lubnan ketika pergerakan anggota Malbat 85012 dari Beirut ke Kem Marakah. Letupan tersebut menyasarkan sebuah kenderaan awam lain sedang menghala ke Beirut namun turut mengakibatkan kerosakan pada sebuah bas yang membawa anggota Malbat 85012. Generasi muda diseru untuk memperkasakan diri dengan teknologi kewangan moden. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata dengan kemajuan sistem kewangan semasa yang semakin canggih dan tanpa tunai, golongan muda harus bijak menguasai ilmu kewangan. Ia juga bertujuan untuk mengelakkan penipuan kewangan yang semakin berleluasa di alam maya. Datuk Seri Fadilah berkata demikian pada program Lan Berambih Petrajaya sempena takaful masuk Kampung Samariang Batu Kuching. Program Sehari Anjuran Takaful Malaysia itu menarik kehadiran lebih 500 penduduk tempatan, terutamanya golongan belia. Pelbagai agensi turut serta dalam pameran yang berlangsung di Dewan Kampung Samariang Batu Kuching. Seorang suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan bersubahat menculik seorang lelaki dan meminta wang tebusan 20 juta ringgit pada 13 Oktober lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh Chan Wan Koi, 57 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Hazilia Muhammad. Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa bersubahat bersama 3 lagi tertuduh menculik seorang ahli perniagaan 59 tahun pada 13 Oktober di Jalan Straits View, Johor Bahru dengan tujuan meminta tebusan sebanyak 20 juta ringgit. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961, Akta 365, dibaca bersama Seksyen 109 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 40 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Sebutan semula kes pada 17 November. Sedikit perkembangan sukan hoki. Skuad Malaysia Tigers berjaya mengalahkan Korea Selatan 3-2 pada perlawanan akhir Piala Mirnawan 2024. Aksi yang berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil menyaksikan Korea Selatan terlebih dahulu membuka jaringan seawal minit ke-7 perlawanan. Babak kedua menyaksikan Malaysia Tigers mengubah percaturan mereka apabila mendahului 2-1 menerusi jaringan Afirul Shah pada minit ke-38 dan 48 permainan. Korea Selatan berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan pukulan sudut oleh Chio Do-yeon selang 1 minit kemudian. Usaha Malaysia Tigers untuk mencari gol kemenangan berjaya apabila Kapten pasukan Muhammad Safwan memastikan gelaran Piala Mirnawan 2024 menjadi milik Malaysia pada minit ke-54. Lebih manis apabila satu lagi pasukan negara, Malaysia Speedy, meraih tempat ketiga selepas menewaskan Austria 6-2 dalam penentuan tempat ketiga dan keempat. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.